Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama saya Nazrul Alif bin Zainuri dengan nombor metrik D17309883. Di dalam subjek fiqh muamalat, saya akan membentangkan dengan tajuk Al-Wadiyah. Sebelum itu, seperti yang kita ketahui, nama pensyarah kita ialah Ustaz Muhammad Rizal bin Muhammad Noor, dan subjek ini juga mempunyai kod kursus SYM 4023A. Kita pergi kepada isi kandungan. Yang pertama ialah pengenalan, kedua pengertian Al-Wadiyah, ketiga definisi, keempat rukun dan syarat, kelima hukum, keenam hikmah, ketujuh Al-Quran dan hadis, ke-8 kesimpulan, dan yang terakhir ialah rujukan. Kita pergi kepada pengenalan. Wadiyah sesuai dengan keselamatan, jagaan, simpanan dan amanah. Dalam kewangan Islam, wadiyah merujuk kepada deposit dana atau aset oleh seseorang yang mempunyai bank Islam. Dalam pengaturan ini, pendeposit mendepositkan dana atau asetnya kepada bank untuk disimpan dan dalam kebanyakan perjanjian. Bank mengenakan bayaran untuk menjaga keselamatan dan pendeposit. Okey, kat sini kita dapat tahu yang wadiyah ini adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh umat Islam. Kita pergi kepada pengertian. Al-Wadiyah ialah simpanan, daripada segi bahasa, Al-Wadiyah ialah simpanan atau taruhan. Daripada segi istilah pula, Al-Wadiyah ini adalah satu akad perjanjian di antara satu pihak pemilik harta menyerahkan hartanya atau mengamanahkan hartanya kepada seseorang tertentu atau kepada pihak tertentu dengan tujuan untuk penyimpanan dan dijaga keselamatannya. Dalam konteks hari ini, muamalah Al-Wadiyah diimplementasikan di kewangan atau perbankan Islam. Ia adalah salah satu produk dalam sistem perbankan Islam yang ditawarkan kepada pelanggan khas orang Islam. Ia salah satu alternatif kepada tawaran perbankan konvensional yang berunsur riba. Produk ini disebut sebagai akaun. Pengguna harta tanah ataupun mengamanah simpanan semata-mata. Menyimpan wangnya bank kepada pihak dengan tujuan untuk disimpan semata-mata. Okay, kat sini kita nak tahu Al-Wadiyah ini bukan seperti perbankan Islam yang lain, dan konsep untuk menerima deposit daripada pelanggan bank dianggap sebagai penjaga dan pemegang amanah dana yang diterima daripada pendeposit. Okey, kita pergi kepada jenis-jenis Al-Wadiyah ataupun pecahannya. Ia terdapat pada dua jenis asas wadiyah, iaitu yang pertama wadiyah yad amanah, merujuk kepada harta yang didepositkan atas dasar kepercayaan ataupun menjamin hak perlindungan. Yang kedua, wadiyah yad damanah, merujuk kepada simpanan dengan jaminan atau keselamatan. Sebelum itu saya akan memberitahu tentang syarat untuk wadiyah, iaitu pertama pendeposit, kedua pemegang amanah, ketiga ijab dan kabul, dan keempat deposit. Dalam perbankan Islam, kita banyak menggunakan wadiyah yad damanah, iaitu kerana wadiyah yad damanah ini dapat memberi kelebihan pada pendeposit dengan penjaga amanah, iaitu pendeposit dapat mendapat hibah dan penjaga amanah boleh menggunakan deposit dengan syarat dia mesti bertanggungjawab ke atas deposit tersebut, ataupun diberi tanggungjawab untuk ke atas kerosakan ataupun keburukan yang terjadi kepada deposit tersebut. Okey, prinsip wadiyah yad amanah, iaitu prinsip Al-Wadiyah yad amanah merupakan prinsip harta titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh
pihak yang dititipi. Okay, macam penjaga tak boleh manfaatkan barang ataupun harta yang pendeposit berikan. Okey. Prinsip al-wadiah yad amanah mempunyai karakteristik sebagai berikut, iaitu A. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. B. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajipan untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh menggunakannya. C. Sebagai kompensasi ataupun penerima titipan diperkenakan untuk membebankan kos kepada yang menitipkan. Okay, kita pergi kepada rukun dan syarat. Kita pergi pada rukun dan syarat. Okey, dua pihak yang berkontrak ataupun penyimpan. Rukun dan syarat yang pertama ialah dua pihak yang berkontrak, iaitu penyimpan ataupun pemilik barang dan penjaga simpanan. Yang kedua, kedua-dua mereka disyaratkan mestilah berkelayakan melantik wakil kerana kontrak simpanan mewakilkan sesuatu untuk penyimpanan. Yang ketiga ialah kedua mereka itu perlulah berakal dan baligh. Yang ketiga, tidak layak menjadi penyimpan atau penjaga simpanan jika ia adalah anak ataupun kanak-kanak dan orang gila. Orang yang ditahan berbeza membelanjakan harta karun ataupun safih, ataupun bahasa kasarnya iaitu, dan yang terakhir ialah orang Islam tidak meminta orang bukan Islam menyimpan mushaf Al-Quran kerana mereka tidak mengambil gambar dan menyentuhnya. Okey, sampai di situ saja dan saya akan serahkan kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Atih bin Zulkhibri di 193-120. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahaskan tajuk tentang al-wadi'ah. Seterusnya tentang hukum. Hukum ada 5: sunat, wajib, makruh, harus dan haram. Yang pertama saya akan membahaskan sunat. Pada simpanan-simpanan digalakkan dan disunatkan jika penjaga simpanan adalah orang yang berkemampuan untuk menjaga barang dan seseorang yang menggunakannya dengan amanah. Seterusnya wajib. Penjaga yang wajib disimpan di dalam simpanan hanya dalam satu-satunya orang yang menggunakannya dan dia yakin bahawa dia akan menggunakannya dengan amanah dan dia mampu digunakan. Seterusnya makruh. Jika dia seorang yang amanah tapi dia tidak yakin dapat menggunakannya barang itu dengan barang demikian pada masa akan datang, maka makruh. Seterusnya haram. Haram bagi setiap orang yang disimpan dalam simpanan seperti yang tidak dapat menjaganya. Haram bagi seseorang untuk menyimpan barang tetapi dia tidak boleh menjaganya. Seterusnya harus. Yang terakhir harus. Seseorang itu boleh menerima ataupun menolak apabila diminta untuk menyimpan sesuatu. Seterusnya tajuk hikmah. Subtopik hikmah memberikan kemudahan kepada seseorang untuk menyimpan dan mengamanahkan hartanya sekiranya keadaan memerlukan adanya penjaga bagi harta yang ditinggalkan. Poin yang kedua,
Al-wadi'ah dapat menjamin keselamatan harta seseorang daripada kemungkinan terdedah kepada kerosakan, kehilangan dan lain-lain risiko. Yang terakhir, Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada pihak penerima simpanan al-wadi'ah yang amanah kerana ia dikira telah menolong sesama manusia. Dan ia juga dikira sebagai ibadat. Apabila dikira sebagai ibadat, maka ia adalah ganjaran yang akan Allah berikan kepadanya. Okey. Seterusnya, hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Wadi'ah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Quran, sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mempercayai siapa mereka yang harus dibayar, dan ketika kamu menilai antara orang untuk menilai dengan adil. Al-Quran Al-Nisa 458. Hadis juga mengamankan Nabi SAW bersabda, berikan kepercayaan kepada orang yang mempercayakannya kepada kamu, dan jangan mengkhianati mereka yang mengkhianati kamu. Diriwayat oleh At-Tirmizi, Al-Tirmizi 1264, digolongkan sebagai hadis yang sahih oleh Albani dalam Sahih Al-Tirmizi. Kesimpulan daripada tajuk Al-Wadi'ah ini tentang muamalah ini, Al-Wadi'ah adalah antara alternatif kepada seseorang yang ingin menyimpan sesuatu dengan dua cara yang berbeza. Antaranya, mengamanahkan seseorang dengan tanggungjawab jika ada perkara yang tak diingini berlaku, dan cara yang kedua, memanfaatkan barang itu dengan izin tuannya. Dan dengan cara ini, kita dapat memberi kepercayaan kepada seseorang untuk menjaga barang yang ingin disimpan dengan mudah. Okey, saya Muhammad Atif bin Zulkhibri dan Nazirul Alif bin Zainuri mengakhiri perbahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.